Jadi semua buka kamera, saya nak semua orang yang buka kamera kecuali memang tak ada kamera, memang kamera rosak ke apa, memang dia tu guna PC yang tak ada kamera, itu tak boleh buat apalah kan. Baiklah, tidak mengapa. Teruskan buka kamera awak, cuba ikhlas dalam kita belajar, cuba ikut apa arahan yang cikgu suruh, kena faham dan kena fikir yang apa yang diarahkan oleh guru itu adalah sesuatu yang lebih baik untuk awak. Bukan perkara yang tidak sepatutnya. Yang cikgu arahkan tu semua cikgu dah fikir dah, bukan cikgu main suruh je. Yang arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian juga, pihak sekolah juga, semuanya sudah pun difikirkan. Jadi tak payahlah kita nak bertikaikan kenapa nak buka kamera, kenapa nak tutup kamera, kenapa nak buka mic, kenapa nak tutup mic. Jangan persoalkan lagi. Itu semua peraturan yang memang kita sudah buat untuk proses PDBR kita berjalan dengan lebih lancar. Baik, seperti biasa kita akan teruskan pelajaran kita melalui Google Classroom, latihan yang saya sudah beri. Kalau awak dah tengok, siapa yang dah buka Google Classroom angkat tangan? Siapa yang dah buka Google Classroom? Okey, bagus. Siapa yang dah buat latihan dalam Google Classroom yang saya beri? Belum buat lagi? Baik, tapi apa yang kita nak bincang hari ni, yang pasti awak sudah buat. Yang saya baru bagi semalam tu kemungkinan awak belum buat lah. Untuk yang minggu kelima tu ada kemungkinan ada buat tu, ada mungkin tak siap. Okey, tapi yang kita nak bincang hari ni adalah latihan pada minggu lepas. Latihan yang saya beri untuk awak pada minggu lepas, latihan untuk M4. Siapa dah buat latihan M4? Baik, apa pun kita cuba buka dulu. Kita buka dulu Google Classroom kita masing-masing. Siapa dah buka Google Classroom dia? Dah buka. Dah buka, bagus. Kita boleh tambah je kalau kita gunakan laptop ataupun komputer, kita boleh tambah saja new tab. Okey, bila kita buka Google Classroom kita, view yang kita dapat ni macam ni. Boleh dapat macam ni tak? Boleh dapat macam ni tak? Okey, bagus. Lepas tu yang perlu kita pergi ialah kepada kepada kelas kita. Dalam Google Classroom tu banyak kelas cikgu-cikgu lain sekali kan. Ini kelas kita, kelas untuk matematik 6A matematik 2021. Ini kelas dia, betul? Kita masuk dalam kelas ni. Kemudian dah sampai dalam kelas ni, kita pergi kepada classwork. Dapat semua classwork? Dapat semua classwork? Okey, kita dah banyak classwork yang kita buat. Yang terbaru ialah yang ini, yang atas sekali. Latihan kendiri M5. Ini M5 yang saya baru beri. Okey, kita tengok dulu sekejap. Macam mana? Tengok dah ada orang hantar dah pun. Okey, bagus. Okey, ini yang awak akan dapat. Dapat tak yang macam ni? Dapat tak macam ni? Dapat. Ini adalah yang kelima lah, yang terbaru kan. Ini adalah yang terbaru, pengurusan data. Tapi kita tak buat yang ni lagi hari ini sebab kita nak buat yang minggu lepas. Yang minggu lepas M4. Tengokkan classwork lagi sekali. Yang ini nampak tak yang saya tunjuk ni? M4 ni. Nisbah dan kadaran. Cuba perhatikan tajuk apa yang kita nak buat tu. Nampak tak tajuk tu? Semua saya dah senaraikan dekat tajuk tu, dah ada dah. Okey, tu. Bidang kita perkaitan dan juga algebra. Kenapa awak tak ada bertanya tak? Tak ada terfikir tak kenapa kita tiba-tiba dah belajar perkaitan algebra ni baru je bulan baru boleh buka sekolah kan? Sebenarnya ini adalah tajuk daripada tahun lepas. Tajuk daripada tahun 5 tahun lepas yang kita tak sempat nak habiskan. Kalaupun kelas kita ni dah buat juga lebih kurang sikit, tetapi secara kasarnya cikgu dah fikir cikgu nak ajar lagi sekali untuk tajuk ini sebab ini dikira sebagai tajuk yang belum sempurna kita ajar pada tahun lepas. Baik, dalam perkaitan dan algebra ini kita nak bincang mengenai tajuk nisbah dan juga kadaran. Baik, antara kandungan asas dia adalah menentukan satu nilai berdasarkan 1 nisbah 1 hingga 1 nisbah 10 sehinggalah 1 nisbah 1 hingga 1 nisbah 1000.
Ni yang kita akan bincangkan dalam Google Form sekejap lagi. Langkah aktiviti kita seperti biasalah. Ini kalau sekiranya cikgu menjalankan memberi tugas tu dalam Google Classroom sahaja tetapi tidak ada Google Meet, awak boleh buat dan juga WhatsApp guru kelas pada masa waktu matematik itu berlangsung. Kalaupun cikgu tak buat Google Meet, contohnya hari ini cikgu tak buat Google Meet, tapi pada pukul 8.30 awak boleh buat latihan ini dan juga chat atau WhatsApp dengan guru kelas, dengan saya lah, daripada pukul 8.30 sehingga pukul 9.30. Tetapi pagi saya, kalau sekiranya awak buat latihan tu malam nanti pun, awak boleh tanya cikgu saya, boleh PM je saya tak kisah, awak boleh je tanya bila-bila masa yang awak rasa nak tanya. Bila masa saja awak buat, awak boleh je tanya kalau awak tak kerti. Beri perhatian kepada semua penjelasan guru kalau sekiranya dijalankan secara Google Meet seperti sekarang ini, cikgu menjalankan Google Meet, maka awak kena beri perhatian yang jelas lah, perhatian sepenuhnya, tak payah main benda-benda lain. Klik turn in selepas menjawab semua soalan. Nanti awak pergi dekat stream balik, awak tekan klik turn in tu nanti. Sila print dan simpan sijil yang diberi. Sijil ni kat mana? Saya dah bagi tahu hari tu sekali. Sijil ni kat mana awak nak simpan? Tahu tak kat mana? Dekat email. Sijil tu awak nampak tak kat atas ni sekarang butang 9 sebelah gambar saya ni, nampak tak? Nampak. Tekan Google, tekan butang 9 tu, titik 9 tu, betul ada? Sekarang keluar apa? Banyak-banyak keluar kan? Awak tekan saja Gmail awak ni, yang nombor 2 sebelah ni je. Awak tekan je Gmail awak, nanti tekan je Gmail ni, dia akan keluar email awak. Ini adalah, saya tunjukkan dulu ini adalah email awak. Okey, nanti ada banyak. Saya ni ada banyak lah yang awak semua hantar pun hantar sampai kat saya dalam email juga. Tetapi yang awak buat pun ada juga dalam email ni. Awak boleh buka semula kan. Kalau awak dapat sijil, ni sijil awak pun ada dalam ni kan. Macam mana sijil awak boleh tengok, awak boleh simpan. Awak nak print, nak simpan dalam folder pun boleh. Itu boleh bagi semangat kepada kita. Tengok M1 ada, M2 ada, M3 ada, M4 ada, M5 ada. Semua M tu kita dah ada sijil. Kita boleh simpan dalam file kita. Kita boleh tengok bila-bila masa kita nak kan. Jadi kalau kita tak cukup satu sijil, kita akan berusaha supaya M tu saya akan buat ikut turutan M1 sampailah M last sekali nanti. Mungkin M40 lah last sekali nanti kan. Tak pastilah sehingga kelas last sekali kita tu bila kan. Okey. Kita sambung semula pasal latihankan diri kita tadi. Boleh dapat ni view yang saya tunjukkan sekarang ni, boleh dapat lah macam ni? Dapat tak ni? Dapat. Sila print. Ini yang tadi sijil tu kita print. Semua orang dah reti tak nak ambil sijil kita? Ada siapa-siapa lagi yang tak reti? Dalam Google Classroom ni juga awak tekan titik 9, awak pergi kepada Gmail awak. Dalam tu memang ada sijil awak ambil lah. Kalau sekiranya awak tak ada sijil, awak dah buat, cikgu saya dah buat, tapi kenapa sijil tak ada? Kemungkinan awak cek balik, kemungkinan awak tak lulus, kemungkinan markah awak tu rendah, kemungkinan awak dapat kurang daripada 4 betul. Sebab dia 4 betul ke atas baru dapat sijil. Begitu. Sebab saya tak nak, bukan saya tak nak bagi awak sijil, tetapi saya tak nak orang yang buat cincai-cincai. Saya tak nak orang tu buat ikut dan dia main tanda. Sebab ini Google Form senang kan, tik je, lepas tu submit. Lepas tu tiba-tiba dapat 2, tanya saya kenapa tak dapat sijil. Awak main-main memang tak dapat sijil. Awak kena buat lebih serius, awak kena hati-hati, buat betul-betul, baru dapat sijil. Boleh faham semua? Baiklah, yang seterusnya mengenai Google Form kita. Barulah kita nak buka latihan kita dekat Google Form. Cikgu dah buat Google Form ni. Tekan saja, klik saja Google Form tu dah keluar. Okey, dapat sekarang PDPR Matematik tahun 6 nombor 4. Nombor 4 ni maknanya M4 lah untuk minggu yang ke-4. Dapat macam ni semua? Dapat tak? Mana pergi dia orang semua ni? Tengok sikit. Ada tak? Ada tak? Apa ramai tak buka kamera ni? Buka kamera dulu. Kita kat rumah lagi selesa kita duduk, boleh duduk bilik yang kita rasa selesa nak duduk. Nak duduk kat mana kita boleh duduk kan. Maknanya kita patutnya rasa lebih selesa daripada di sekolah lah. Tunjukkan muka kita, kawan-kawan kita pun nak tengok kita pun nak belajar dengan cara yang betul, cara yang sama macam dekat sekolah. Kita boleh tengok kawan-kawan kita kan, macam tu. Situasi tu kalau boleh kita bina cara yang sama dengan sebelum ni. Okey,
saya tunjukkan lagi. Mungkin cara yang saya tunjuk atau view yang saya tunjuk ni tak samalah dengan whiteboard kan, tapi sebenarnya ini nampak lagi menarik sebenarnya daripada whiteboard kan. Dekat whiteboard saya tak tulis macam ni. Kalau kita pakai, kita pun mungkin banyak akan gunakan LCD, sebabnya saya pun tak sanggup nak menulis banyak-banyak ni, ataupun kalau saya sanggup pun nak menulis ni pun dah makan masa yang banyak, jadi itu merugikan kita dalam kelas. Masa kita dalam kelas dah rugi kan. Jadi saya mungkin akan gunakan LCD. Tapi nak dapat jelas macam ni mungkin kita tak dapat dalam LCD kan. Sekarang tengok, kita boleh besarkan lagi. Nampak tak? Sekarang boleh nampak Google Form kita masuk dalam sini sekarang? Nampak. Okay. Ya, yang ni kita letaklah nama kita kan. Nama apa awak letak nama awak. Okay, lepas tu kita akan teruskan pada kelas. Kelas apa? 6A kan. Tandakan saja 6A. Baru jawab nombor 1. Ada sebelum ni ada murid dah tanya saya, cikgu, saya tak dapat lah video yang untuk ni. Memanglah belum, ini first kita buat perbincangan mengenai tajuk ni kan. Ni tajuk apa? M4 nisbah dan juga kadaran. Nisbah dan kadaran ini adalah pertama dia. Saya risaulah masa takut tak cukup kan. Kita pergi cepat sikit lah. Yang pertama, nampak semua jelas tak? Nilai nisbah guli merah kepada guli hijau adalah 3/7. Okey. Kita dah belajar ni dah lepas. Nilai nisbah ini ditulis sebagai, macam mana nak tulis nilai nisbah macam ni? Okey, sekejap Saya rasa kita lagi senang kalau kita boleh bincang dekat tempat yang kita boleh conteng-conteng kan. Sekejap Okey, nampak tak? Sama lah kan, nilai nisbah guli merah kepada guli hijau. Saya dah bagi tahu sebelum ni, untuk menulis nilai nisbah kita perlu tulis apa kepada apa. Faham tak? Apa kepada apa tu kita boleh dapat daripada mana? Ayat mana yang menunjukkan apa kepada apa? Apa kepada apa, ini perkataan kepada, ini adalah kepada apa. Maknanya sekarang ni awak perhatikan sekarang ni yang saya highlight ini saja. Awak perhatikan yang saya highlight ini saja macam mana. Nampak tak? Tu dia, nampak? Nampak. Nampak Okey, yang saya highlight tu saja nampak. Okey, yang dalam kotak kuning tu saja. Guli merah kepada guli hijau. Okey, yang dia beritahu guli merah kepada guli hijau adalah 3/7. Bermakna nilai nisbah yang awak kena buat kepada ni adalah titik 2 tau. Guli merah ini ada berapa guli merah? 3. Okey, lepas tu kepada tu kena gantikan dengan titik bertindih. Itu tanda dia nisbah guli hijau ialah 7. Macam tu saja yang awak kena buat. Tapi jangan silap, kadang-kadang dia pun ubah-ubah terbalik. Guli merah kepada guli hijau, nilai ni 7/3. Lepas tu bila ditanya-tanya pula nilai nisbah di sini, dia tanya pula hijau kepada merah, kadang-kadang terbalik. Dia kelirukan awak. Tapi sekarang ni untuk soalan yang mula-mula ni taklah kan. Nilai nisbah guli merah kepada guli hijau adalah 3/7. Maksudnya nilai nisbah yang kita perlu tulis ialah guli merah di depan 3 kepada guli hijau, di belakang dia 7. Jadi 3/7 je lah. Ada 3/7. Okey, dapat tak 3? Macam ni. Okey, jawapannya ialah C, 3/7 kan. Okey. Sebuah tapak parkir kenderaan terdapat 50 kereta import. Okey, sekejap kita baca dekat sana senang. Okey. Di sebuah tapak parkir kenderaan terdapat 50 buah kereta import dan 35 buah kereta tempatan. Okey. Apakah nilai nisbah kereta tempatan kepada kereta import? Ini yang saya maksudkan tadi, diterbalikkan. Dalam kenyataan yang pertama diberitahu 50 kereta import. Kereta import di depan yang dia beritahu 35 kereta tempatan. Ini dalam maklumat.
Tetapi dalam soalan, apakah nilai nisbah kereta tempatan kepada kereta import? Awak terbalik. Jangan buat 50 kepada 35 sebab yang ditanya tempatan kepada import. Tempatan adalah 35, import adalah 50. Ini yang kita jadi keliru. Apa kepada apa, awak kena tulis dulu. Yang nak di sini adalah tempatan. Tulis dulu, tempatan kepada apa? Kepada import. Okey. Tempatan kepada import. Ini yang awak kena tulis dulu. Lepas tu, yang ditanya ialah tempatan kepada kereta import. Ini maklumat penting. Boleh nampak tak maklumat penting dia ni? Ni yang saya tulis tempatan kepada import adalah ni. Tempatan kepada import. Ini yang penting. Ni. Itu dia. Tempatan kepada import. Awak pun buat tempatan titik-titik import. Untuk maklumat dia, tempatan awak carilah nilai tempatan berapa di atas sana. Tempatan berapa? Diberitahu. Jangan silap, tempatan ialah 50 buah kereta import. 35 ni yang tempatan. Jadi 35 tempatan. Jadi awak kena tulis tempatan ini adalah sama dengan 35. Jangan terbalik. 35 kepada tu adalah titik-titik import yang diberitahu tadi, kenderaan terdapat 50 buah kenderaan import. Jadi 35 nisbah 50. Macam tu. Kan? Nisbah 35 kepada 50. Kenapa tak ada pula? Alamak. Kena kecilkan. Dia dalam tahun 6 ni ada dua keadaan, ada dua kemungkinan. Sekiranya jawapan untuk soalan subjektif, awak boleh tulis je 35 nisbah 50. Boleh diterima jawapan itu. Tetapi kalau soalan objektif macam ni, awak kena tengoklah. Jika tidak ada 35 nisbah 50, awak kena fikir pasal kecilkan dia. Okey, jika nak kecilkan 35 dengan 50 ni, awak kena fikirkan apakah sifir bagi 35 dan 50 ni. Maksudnya 35 dan 50 ni ada dalam sifir yang sama. Sifir apa tu? Sifir 5. Sah lah sifir 5 kan. Jadi sifir 5, kalau sifir 5, 35 kita potong 35. Okey, sekejap saya potong ya. Kita potong 35. Terbalik pula potong dia. Kita tulis berapa kalau potong 35 tu? 7. Tadi 5 darab 7, 35. Lepas tu nisbah 10. 5 darab berapa nak jadi? 50. Jadi semua orang pun tahu 5 darab 10. Jadi tempat selepas nisbah ni jadi 10 sahaja. Maknanya 35 nisbah 50 tadi dikecilkan menjadi 7 nisbah 10. Kalau 7 nisbah 10 ada tak? Tengok. Apa jawapan dia ni? 7 nisbah 10 ni apa jawapan dia? 7 nisbah 10. 7 nisbah 10. Okey, tengok dekat sini balik. 7 nisbah 10 jawapannya ialah D. Tandakan saja D. Boleh? Siapa yang betul yang ni? Siapa yang betul? Saya salah. Salah lah. Okey. Baik, boleh tutup dulu mic bila tidak diguna. Hanya buka saja. Awak buka je mic tu bila awak guna. Bila guna baru buka. Tak guna tutup dulu. Sebab saya takut nanti banyak sangat suara orang lain pun jadi dengar macam-macam. Saya cakap lagi dengar, bunyi awak lagi dengar. Jadi bising kan. Okey. Yang ketiga pula. Ready yang ketiga? Tak muat soalan yang ketiga macam besar pula. Okey, tak apa. Okey. Nampak tak macam ni? Saya rasa kita bawa ke sana senang kan? Okey. Sekejap.
Lepas tu soalan berapa? Soalan 3 kan? Soalan 3 dengan 4. Okey, kita ambil sekaligus. Soalan 3 dengan 4. Tapi dinyatakan kat sini. Okey, baca dulu. Alamak, nampak tak? Nampak. Nampak ke ataupun macam kecil je? Macam kecil. Boleh nampak tak tulisan dia? Tulisan nampak? Tak nampak? Tulisan dia kecil. Okey, dapat Okey, rajah 3 menunjukkan 3 gulung rebin. Okey, 3 gulung rebin. Ni ada kuning, ada hijau, ada pink. Betul? Panjang setiap rebin ditunjukkan pada rebin-rebin tersebut iaitu kuning. Berapa tu kuning tu? 3 meter. 3 meter. Bagus. Hijau berapa? 12 meter. Ada dia tulis situ. Berapa? 8. 8 meter. Okay, bagus. Pink dapat 8 meter. 12 meter. Okey. Apa yang 12 tu? Oh, yang hijau 12 kan. Okey, kita tengok sekarang ni. Apakah soalan dia nombor 3? Apakah nisbah rebin hijau kepada kuning? Okey, kita tulis apa kepada apa dulu. Apa kepada apa? Apa kepada apa? Rebin hijau kepada Jadi hijau titik-titik kuning. Sebab hijau kepada kuning, hijau titik-titik kuning. Betul macam tu? Okey, kita pun tengok balik. Apa hijau tadi? Hijau berapa? 12. Kita tulis dah tempat hijau ni adalah 12. Titik-titik. Kuning tadi berapa? Balik kuning tadi. Kuning berapa kuning ni? 3. Nampak kan? 3M saja. 3 saja. Jadi 12 kepada 3. Ada tak 12 kepada 3? Tak ada lah 12 kepada 3. Sebab apa? Sebab 3 dengan 12 ni ada dalam satu CV. CV apa? CV apa tahu? 3. CP3. CV 3. Okey, kalau CV 3 kita kena potong lah. Okey, CV 3 12 ni kena potong. 12 ni jadi apa? 4. 3 darab 4. Maka dia akan jadi 4. Yang sebelah lagi tu 3 darab berapa nak jadi 3? Sah-sah 3 darab 1. Jadi jawapan kita sudah pun jadi 4 nisbah 1. Ada tak 4 nisbah 1? Jawapannya ialah apa? B. Kita pun tanda dekat tempat tadi. Ada tak? B. 3 nisbah 1. Mana pula? Mana 4 nisbah 1 kan? Okey, B jawapan kita. Okey, nombor 4 pula. Tengok nombor 4. Mana nombor 4 kita? Okey, nampak nombor 4 tu tak? Nampak. Boleh bacakan? Nampak. Siapa boleh bacakan nombor 4? Okey, bacakan. Baca. Apakah Baca ramai-ramai pun tak apa. Okey. Apakah nisbah rebin kuning kepada rebin pink? Kuning kepada pink kita kena buat apa? Kita kena buat dulu apa kepada apa kan? Kita kena buat apa dia? Kuning kepada pink. Kita kena tulis dulu kuning kepada pink supaya kita tidak keliru, kita tidak terbalik kan. Kuning kepada pink tulis dulu baru kita tengok dekat sana. Kuning berapa kuning? 3. Okey, kita pun tulislah. Kita pun tulislah 3. Lepas tu kepada titik-titik lah. 8. Pink berapa tadi? Pink tengok. Okey, nampak tak pink tu berapa? 8. Okey, kita pun tengok balik. Pink ialah 8, kita tulis saja 8. Maka jawapan kita ialah 3 nisbah 8. 3 nisbah 8 ni saya rasa kita tak payah nak kecil-kecilkan lagi. Sebab apa? Sebab tak ada nombor, tak ada CV untuk 3 dengan 8 ni kan. Tak ada CV sekaligus untuk 3 dan 8. Makanya kita pun cari terus saja 3, 8 ini daripada A, B, C, D kita. Ada tak 3 dengan 8? 3 nisbah 8? Okey, nisbah 3 kepada 8 jawapannya ialah A. Betul? Kita pun tandakan A. Nampak tak view yang saya tunjukkan A ni? Okey, bagus. Okey, cuba perhatikan sekarang ni. Ada tak soalan 3 hingga 5? Maknanya ada satu soalan lagi yang berkaitan dengan ni. Okey.
5 ialah apakah nisbah reben pink kepada semua reben. Okey, ini pink kepada semua reben. Kita pun tulis Pink. tadi dia nak apa? Nombor 5 dia nak nombor 5 saya tulis kat sini pink kepada Pink apa? pada Semua. semua. Okey, awak bagi tahu saya pink berapa pink? 8. Ada Pink. tulis kat situ 8 kan, betul? Nisbah semua berapa ni semua? Okey, semua tak cool 23. 23. Bagus. 8 12 dapat berapa? 20. 20 tambah 3 23. 23. Saja. Kan? Jadi sekarang ni kita sudah dapat 8 nisbah 23. Okey, 8 nisbah 23 ni ada dalam CV mana-mana tak? Tak ada kan? Tak ada. Maka jawapannya kita cari saja 8 nisbah 23. Ada ke tak ada 8 nisbah 23? 8/23 jawapannya ialah D saja. Siapa jawab D? Siapa jawab D? D. Alamak. Seorang je. Saya salah. Nombor 5. Salah je ke? Aduh, asyik-asyik je salah. Asyik-asyik salah. Saya nombor 1, 3, 4 dan 10 je. Tak apa. 4 betul. 6 salah. Tak apa. Mungkin betul lah setahun lepas kita belum belajar tajuk ni. Betul. Sebab tu awak macam tak reti je. Tapi sekarang ni tajuk ni awak jangan pelik sangat. Ini adalah senang saja. Tengok kita buat tadi senang je kan. Yang penting awak jangan tersilap apa kepada apa tu. Okey. Sekarang perhatikan nombor 6. Ada nombor 6? Dapat nombor 6 tak? Nampak ada. tak saya tunjukkan sekarang nombor 6? Nampak. Okey. Bagus. Kita tengok dekat sini nombor 6 macam mana. Okey. Tengok nombor 6 kita. Nampak jelas tak? Jelas. Puan Mai ni membuat 18 biji kek cawan. Boleh faham? Apa dia cakap? Membuat 18 biji kecauan. 18 biji kek cawan. Satu maklumat penting. 8 biji kek itu berperisa coklat. 8 adalah coklat. Awak kena ingat. Awak kena ingat ini adalah semua maklumat penting ni. 18 kek cawan, 8 kek coklat dan siapa tu? Tutup mikrofon tu sekejap. Okey. 8 biji kek berperisa coklat dan ini sebenarnya bukan sel ni. Ini adalah silap type. Ini apa dia? Siapa tahu? Selebihnya. Semua walaupun tu silap type semua orang boleh tahu kan. Selebihnya. Ini sebenarnya perkataan dia ialah selebihnya. Okey. Dan selebihnya. Sekejap kita betulkan dulu Tak apalah, betulkan kat sini aja kat tempat awak tu tak boleh betul tu. Okey, selebihnya. Padam semua pula. Cikgu, kenapa kalau saya betul 4 je lah. Tapi saya tak dapat sijil. 4 je betul, dia tak dapat sijil kan? 4 dapat sijil. Kalau 4 dapat sijil, ada satu lagi kemungkinan tapi yang saya lain. tak dapat. Sijil? Saya pun dah dapat. Ada masalah tu. Mungkin awak masuk pakai ID yang lain ke, saya tak pastilah. Dia hanya boleh dapat sijil kalau awak masuk ID yang betul lah. Saya masuk dengan M135342. Okey, tengok sini dulu tengok sini. Puan Mai ni membuat 18 biji kek cawan. 8 biji kek itu berperisa coklat dan selebihnya berperisa pandan. Boleh faham syarat tu? Ada 2 perisa je, coklat dengan pandan. Okey. 2 biji kek berperisa coklat dan 4 biji kek berperisa pandan telah dimakan oleh anaknya. Berapakah nisbah kek coklat kepada kek pandan sekarang? Okey. Apa yang penting awak kena tulis apa kepada apa. Apa kepada apa sekarang?
Yang dia nak ialah coklat kepada pandan. Coklat Jadi, kepada pandan. jadi coklat titik-titik pandan. Ini saja yang kita kena buat. Coklat nisbah nisbah coklat kepada pandan. Ini dia. Boleh faham setakat tu? Tetapi coklat tu bukan macam tadi lah, bukan banyak macam tadi. Sebabnya coklat, sebenarnya coklat ada berapa? Allah, 8 biji kek berperisa coklat. 8. Tapi kena tolak yang sudah pun dimakan. Tak. Yang 8 asalnya memang 8 tapi yang dah dimakan. yang jadi 6. Ni 2 biji kek berperisa coklat ni sudah pun dimakan. Jadi kita tolaklah dengan 2. Nanti barulah nisbah kepada kek pandan pula tinggal berapa. Asalnya kek pandan, alamak, kek pandan sebenarnya berapa ni ya? Kita kira kat tempat lain dululah kek pandan. Sebab tak tahu bilangan kek pandan ni. Kek pandan 8 biji kek coklat dan selebihnya kek pandan. Kalau 8 biji coklat, semua adalah 18. Nak tahu kek kena 18 kita tolaklah dengan biji kek pandan. 8. Maka 18 kalau tolak 8 adalah 10 sahaja. 10. 18 tolak 8 ialah 10. Tetapi bukan 10 yang ada sekarang. Sebab 10 kena tolak yang sudah pun dimakan. Yang sudah dimakan tu berapa? Kek pandan dimakan berapa? Dan 4 biji kek pandan yang telah dimakan. Jadi tolak 4. Boleh faham tak begitu sekarang? Boleh faham tak? Siapa yang dah keliru kat sini? Okey. Saya tak faham. Okey. Bagus. Tengok betul-betul. Kenapa di sini 8? Sebab tadi anak dia dah makan coklat tu. Sekarang kenapa di sini 8? Sebab bilangan coklat asalnya ialah 8 biji kek coklat. Sebab itu kita tulis 8. Betul? Betul tak? Betul. Kenapa kita tolak 2? Sebab 2 tu anak dia dah makan. Sebab 2 biji kek coklat ni telah dimakan oleh anak dia. 2 biji kek coklat sudah dimakan. Jadi 8 tolaklah 2 sebab dimakan 2. Betul? Okey. Nisbah ini kepada pandan. Pandan asalnya berapa pandan? 10. Kenapa 10? Sebab di sini, sebab semua kek adalah 18. Kek adalah 18. Semua kek adalah Lepas tu 18 ni. Atas sekali ni. Lepas tu kita tolaklah dengan tolak dengan kan coklat. kita nak cari pandan. Jadi 18 ni kita tolaklah coklat. Coklat 8. Jadi 18 kita tolaklah 8 ni. Kek coklat 8 jadi 10. Maka kek pandan tinggal lagi 10. Jelas tak setakat ni? Kek pandan tinggal lagi 10. Jelas tak setakat ni? Jelas. Sebab itulah kita tulis 10. Tetapi kenapa pula tolak 4? Sebab daripada kek pandan yang ada, 4 biji kek berperisa pandan ini telah dimakan. Jadi sebab itulah kita tolak 4. Boleh faham setakat tu? Boleh. Yang ni lah yang saya keliru sangat. Kalau kita dah faham macam tu, kita tolak macam biasa je lah. 8 tolak 2 takkan tak tahu. Berapa 8 tolak 2? 6. Lepas tu 10 kalau tolak 4 tinggal lagi berapa? 6. Okey, kalau 6. Alamak, mana ada jawapan 6. Oh, ada 6 tak? Tak ada. Tak ada. Ada Bagi 6. Kita boleh kecilkan, mestilah sifir 6. Berapa darab 6? 1. Mestilah 1. Jadi kita pun potong. Tempat 6 ni jadi 1, tempat 6 pun jadi 1. Maka jawapan kita ialah C11. Boleh faham? C11. Ada tak C11? Ada. C11. Orang nampak sekarang tak yang saya tunjuk ni? Okey. Jadi jawapan ni kita pilih C. Baiklah, nombor 7. Nombor 7. Okey. Nombor 7. Nampak tak nombor 7 sekarang? Okey. Yang perhatikan nombor 7 pun kita pergi sana lagi lah. Senang kan? Okey. Okey. Okey.
Okey, awak sekarang semua tengok nombor 7 sekarang. Tengok nombor 7 sekejap. Okey, tengok nombor 7 dulu. Baca dulu nombor 7 betul-betul. Nampak tak nombor 7? Nampak. Nampak tak soalan sekarang? Nyatakan nisbah, nyatakan nisbah nilai nisbah bahagian berlorek kepada berlorek semua. pada semua bahagian. Apa yang penting dalam nisbah, awak kena ingat apa kepada apa. Sekarang apa kepada apa? Berlorek. Awak tulis saja berlorek kepada titik-titik lah kepada tu semua kan, kepada semua. Nisbah berlorek kepada semua. Kita cari dulu. Kita cari dulu nisbah berlorek kepada semua ni berapa sebenarnya. Berlorek berapa berlorek? Berlorek ni maknanya tempat yang dihitamkan. Inilah petak yang dihitamkan. Ada berapa petak sebenarnya? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tulis sebagai 8. 8 nisbah berapa? Semua. Oh, semua kena kira semua petak. 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Ke bawah dia 1, 2, 3, 4. Kalau 5 darab 4 hasilnya ialah 20. Kalau awak tak darab. Kalau awak tak darab pun boleh juga. Awak kira lah petak tu satu-satu kan. Boleh je nak kira petak tu satu-satu. Maka jawapan kita ialah 8/20. Tapi saya tak pasti 8/20 ni, ini ada jawapan tak 8/20? Tak ada. 8 bukan perlu, 8 nisbah 20. Jadi kita kena, biasalah kita kena buat apa? Kecikkan. Ada CV 8 dengan 20 ni. CV 8. CV 2. Okey. Kita kecikkan dengan CV 2. Tak ada CV lain. Ada CV 2 saja. Kita kecikkan dengan CV 2. Okey. 8. Ini jadi berapa kalau CV 2? 2 darab berapa nak jadi 8? 2 darab 4. Maka 8 tu jadi 4. Lepas tu 2 darab berapa nak jadi 20 ni? 2 darab 10. Okey, tapi nampak caranya 4 nisbah 10 ni pun masih lagi boleh dikecikkan. Betul tak? Masih boleh kecikkan lagi ni 8 nisbah 10 ni. Boleh kecikkan dengan CV berapa? CV 2 juga. Okey, sekali lagi kita potong 4 ni. Okey, 10 pun potong juga. Tapi dalam CV 2 nak jadi nombor 4 ni 2 darab berapa? Sah 2 darab 2 kan. Okey, tambah nisbah kepada 10 ni 2 darab berapa nak jadi 10? 5. Okey, bagus. Sekarang ini yang terkecil kita dapat ialah 2 nisbah 5 ini sahaja. Okey, 2 nisbah 5. Ada tak 2 nisbah 5? Ada. Maka jawapan kita ialah apa? Jawapan kita Cikgu, ialah apa? Cikgu, saya jawab 2 nisbah 5 salah. Oh, 2 nisbah 5 salah. Tak apa. Sebab saya buat, lepas tu dia kata no correct answer. Ya? Salah. Sebenarnya betul. Okey. Nanti kejap lagi saya betulkan Okey. 2 nisbah berapa tadi jawapan kita? 2 nisbah 5 kan? Kita pun pilih jawapan kita 2 nisbah 5. Boleh tak? Ada tak? Ada 2 nisbah 5? Ada. Siapa yang dapat 2 nisbah 5? Angkat tangan siapa dapat 2 nisbah 5? Saya lupa. Tak apa. Tak apa. Okey. 2 nisbah 5 itu saya bagi betul. Saya bagi betul. Siapa 2 nisbah 5 angkat tangan? Lupa. Seorang je? 2 orang? Lupa. Okey, tak apa. Bagus. Sazwan pun bagus juga. Okey. Kita perhatikan sekarang yang seterusnya. Itu kira betul lah Sorry, itu kesilapan teknikal. Jadi sekarang kita perhatikan pula sekarang ini. Rajah menunjukkan gabungan 2. Okey. Saya nak cek dulu sebab hari tu ada orang terpadam lah saya punya rekod ni. Sekarang ni masih lagi rekod Okey. Nampak tak? Ini pun kita pindahkan ke sana lah, senang. Kita nak tengok, kita boleh conteng apa dekat sana nanti. Okay.
Okey, nampak tak ni? Oh, macam kecil je. Okey, ni yang paling alahai. Okey, tak apa. Awak perhatikan sekarang soalan dia dulu. Rajah menunjukkan gabungan dua buah segitiga. Okey, segitiganya ialah dalam ni lah. Dua buah segitiga, betul ke? Okey, segitiga yang besar PRS. Betul, boleh nampak tu? Segitiga yang kecil ialah PQD. Ada pink, ada purple. Dua segitiga lah, tapi pink tu termasuk dalam purple. Tak apalah kan? Tak apalah dia duduk macam mana pun. Okey. Nisbah panjang PQ kepada QR ialah 3 nisbah 4. Mana PQ kepada QR. PQ kepada, ini soalan ni kena PQ betul-betul. Nisbah panjang PQ kepada QR ialah 3 nisbah 4. Okey, kita tulis saja dulu di sini. PQ kepada QR dikatakan sebagai 3 nisbah 4. Okey, kita tulis dulu. 3 nisbah 4. Okey. Ini yang dia kata. Ini yang dia kata. PQ kepada QR. Okey. Macam tu. Macam ni. PQ kepada QR. Kalau PQ ni 3, maka QR ini akan jadi 4. Boleh faham? Tapi sekarang PQ bukan 3. Betul tak? PQ berapa tu? PQ berapa awak nampak sekarang? Kalau PQ 3, QR mesti 4. Sekarang PQ awak nampak berapa? Nampak ke tak nampak ni? 6. PQ ni adalah berapa ni? PQ ni adalah sekarang ini, PQ adalah 6 yang ada sekarang. Nisbah QR ini adalah berapa sekarang? 8. Awak nampak kan QR pula dah. sorry. QR akan menjadi berapa? Dia belum lagi, itu sebenarnya memanglah jawapan dia 8, tapi kenapa sepatutnya 8? Begitu. Okey, tengok betul-betul. Ini saya contoh kat sini je, kita faham kat sini terus je. Ni. Okey. Kalau macam tadi yang saya cakap tadi, kalau PQ ni 3, QR mesti 4. Sebab sudah diberi nisbah PQ kepada QR ialah 3, 4. PQ kepada QR ialah nisbah dia 3, 4. Jika PQ ini 3, maka QR mestilah 4. Jelas tak setakat tu? Jelas. Faham Ini yang saya cakap berdasarkan maklumat yang diberi. Kalau PQ 3, QR mesti 4. Sebab apa? Sebab nisbah yang diberi untuk PQ dan QR ialah 3 nisbah 4. Jelas setakat tu Okey, tetapi sekarang PQ ni bukan 3. PQ ni berapa? Ni berapa PQ sekarang? 6. Okey, kalau 6, awak tahu tak 3 ni darab berapa nak jadi 6? 3 nak menjadi 6 ni dia perlu didarabkan dengan berapa? 2. 3 nak jadi 6 ni kena darab dengan berapa? Tengok betul-betul. 3 nak jadi 6 ni kena darab dengan 2. Terbalik pula arrow saya ni. 3 nak jadi 6 ni dia kena darabkan dengan dia sah-sahlah kena darabkan dengan 2. Jadi yang sebelah sini pun 4 ni nanti pun kena darabkan dengan nombor yang sama. Pendarab dia ni adalah 2 kan? Darab dengan 2. 3 darabkan dengan 2. Nanti yang 4 tu pun kena darabkan juga dengan 2. Barulah dapat nilai di sini. Jadi kalau 4 darab 2, nilai di sebelah 6 ni akan jadi berapa? Sah-sahlah dia akan jadi 8. Betul tak? 3 darab 2 kan jadi 6. Lepas tu 4 pun kena darab 2 juga. Sebab dia tak boleh. Dia kena darab ataupun bahagi dengan nombor yang sama. Sebelah kiri dengan sebelah kanan mesti nombor yang sama. Kalau sebelah kiri darab 2 dia jadi 6. Sebelah kanan darab 4 maka dia akan jadi berapa ni? 8. Okey. Jadi ada tak jawapan kita? Panjang QR ni berapa? Berapa QR? Ada tak jawapan dia? Awak faham tak faham ni? Berapa panjang QR? Ni soalan dia adalah berapa panjang QR. Okey. Kalau PQ ni 6, maka QR mestilah
8. Sebabnya kena darab 2. Kenapa darab 2? Sebab nisbah asalnya adalah 3 nisbah 4. Boleh faham? Jika PQ 3, maka QR mestilah 4. Tetapi sekarang PQ bukan 3, PQ ialah 6. 6. Nak hasilkan 6 ni, 3 tu darab 2 jadi 6. Maka 4 pun darab 2 juga. Makalah hasilnya ialah 8. Jadi QR-nya secara automatiknya kita tahu panjang QR-nya adalah sama dengan 8. Okey, barulah kita boleh pilih jawapan B. Siapa yang jawab B angkat tangan? Tak jawab juga. Alamak, ini memang tajuk yang belum kita belajar lah kalau macam ni kan. Kalau kita belajar tahun lepas pun mungkin bincang soalan saja. Tapi bagus kita dah buat ulangan sekarang. Baik, perhatikan nombor 9 pula. Tolong perhatikan sekarang sebab kita mungkin masa tak berapa banyak ni. Okey, nombor 9. Ready nombor 9? Ready semua? Ready? Okey, ready nombor 9. Apa nombor 9 dia? Dalam sebuah kelas terdapat beberapa orang murid. Okey, seperti kelas kita lah kan. Tapi dia tak bagi tahu lagi ni berapa orang. Beberapa kan. Beberapa ni tak tahu lagi berapa orang. 40% adalah murid lelaki dan selebihnya perempuan. Berapakah nilai nisbah murid lelaki kepada murid perempuan? Okey, dah tahu dah. Tetapi cara yang pertama sekali yang kita kena buat, apa kepada apa? Nisbah apa kepada apa yang dia nak? Tahu tak? Nisbah apa kepada apa? Siapa tahu? Lelaki ke perempuan. Berapakah nisbah lelaki kepada perempuan? Jadi kita tulis saja lelaki nisbah perempuan. Nisbah perempuan. Lelaki nisbah perempuan. Okey, lelaki berapa orang? Bukan berapa orang, peratus pun tak apa. Yang diberi maklumat ialah menilai peratus. 40% adalah murid lelaki. Jadi tempat lelaki ni kita tulislah 40. Sebab dia 40%. Nisbah perempuan berapa? Dia dalam satu kelas, dia mesti 100%. Bilangan murid semua, jumlah murid mestilah 100%. Jika lelaki sudah pun 40, maka berapa lagi baki untuk perempuan ini? Kalau jumlah dia 100? 60. Kenapa 60? Sebab 100 tolak lelaki ni 40 ni. Maka tinggal lagi baki untuk perempuan adalah 60. Nampak tak macam tu? Jadi 40 nisbah lelaki kepada perempuan, nisbahnya ialah 40 nisbah 60. Dapat tak? 40 nisbah 60, tapi ada ke? 40 nisbah 60. Okey, kita ringkaskan lagi. Jadi berapa kalau kita kecilkan? Jadi berapa? 40 ni tak mau, 60 ni tak mau. Kita buang sifar je lah dulu, betul tak? Kalau buang sifar boleh tak? Kalau buang sifar kiri, buang sifar kanan, boleh. Maka dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 4 nisbah 6. Tapi boleh kecilkan lagi 4 nisbah 6. Sifir berapa? Sifir berapa yang ada nombor 4 dan juga nombor 6 sekaligus? Sah-sah dah sifir 2. Kalau sifir 2, 2 darab berapa nak jadi 4? 2 darab 2. Okey, nisbah 2 darab berapa nak jadi 6? 2 darab 3. Maka nilai nisbah yang paling kecil yang kita dapat ialah 2 nisbah berapa tu? 2 nisbah 3. 2 nisbah 3 ada? Jawapannya ialah A sahaja. Jawapannya apa tu? A sahaja. Siapa dapat A? Angkat tangan siapa dapat A? Seorang je dapat A. Tak apa yang dia bagi tadi, nilai nisbah bagus, seorang je dapat A ni. Aduh. Kan seorang je dapat A. Ni. Okey. Seorang je dapat A. Macam mana kan? Okey, tak apa. Lepas ni kita buat lagi. Awak buka, ambil soalan tu dalam email juga nanti kalau awak nak buat pembetulan, awak buat, ambil soalan tu dalam email. Tapi saya tak bagi chance lagi dah nak jawab dekat Google Form. Sekali saja. Okey, nombor 10.
Nombor 10 ada tak? Nampak sekarang? Nampak tak nombor 10 sekarang? Nampak. Nampak tak nombor 10? Okey, kita cuba tengok sekarang nombor 10. Okey. Apa nombor 10 ni? Cikgu Husairi. Awak pernah nampak tak Cikgu Husairi? Awak kenal tak siapa kenal Cikgu Husairi? Awak kenal tak? Cuba bagi tahu saya. Siapa yang kenal Cikgu Husairi? Angkat tangan. Tak kenal? Safa tak kenal? Aduh, lopek lah tak kenal Cikgu Husairi pula dah. Siapa kenal Cikgu Husairi angkat tangan? Cikgu Husairi ajar apa? Cikgu Husairi apa? Ajar apa? Saya budak baru ni tak tahu. Cikgu Husairi ajar apa? Okey, PJK bagus. Okey, tapi Cikgu Husairi dah pindah ya, untuk pengetahuan awak semua, Cikgu Husairi dah pindah pergi sekolah lain, tak ada lagi sekolah kita. Okey, Cikgu Husairi menyediakan 60 bungkus air tembikai dan 70 bungkus air mangga untuk jualan hari usahawan murid. Okey. Faham maksud ni? Cerita pasal air yang dibungkus oleh Cikgu Husairi, dia bungkus 60 bungkus air tembikai dan 70 bungkus air mangga untuk hari usahawan murid. 52 bungkus air tembikai dan 58 bungkus air mangga telah terjual. Banyaklah yang sudah jual. Berapakah nisbah air tembikai kepada air mangga yang tinggal? Okey, tak payah cerita banyak, tak payah pening-pening. Yang kita kena ingat ialah apa kepada apa. Apa kepada apa? Tembikai. Okey, bagus. Tembikai kepada mangga. Ini yang penting. Jangan terbalik. Tembikai kepada mangga. Tembikai berapa? Yang dia buat asalnya berapa? 60 bungkus air tembikai. Jadi kita tulis saja 60. Tapi kita kena tolaklah yang sudah pun dijual. Sebab kita nak air tembikai yang masih tinggal. Yang dijual berapa? 52 bungkus air tembikai sudah dijual. Jadi tolaklah 52. Boleh faham tu? Lepas tu nisbahnya titik-titik. Lepas tu air mangga pula. Jumlah air mangga adalah 70 bungkus air mangga. Kita pun tulis saja 70. Tolaklah air mangga yang dijual sebab kita nak air mangga yang masih tinggal. Air mangga yang dijual berapa? 52 tembikai dan 58 bungkus air mangga. Tolaklah 58 air mangga yang sudah pun dijual. Okey, sekarang ini yang kita ada ayat matematiknya begini. Nampak tak? 60 tolak 52, nisbah 70 tolak 58. Jadi nak dapat jawapan ni kita selesaikanlah saja. 60 tolak 52 ni dia menjadi berapa? Berapa dalam kepala kita sekarang? Dalam kepala kita sekarang berapa kalau 60 tolak 52? Siapa ada? Siapa ada dalam kepala dia? 8. Sah-sahlah 8 saja. Kalau 70 tolak 58 dalam kepala juga saya nak. 70 tolak 58 berapa? 12. 70 kalau tolak 58, cara nak takur dia dalam kepala, 70 tolak 60 dulu. Tolak 60. 70 tolak 60 ada 10. Betul? Betul tak betul? Lepas tu kita bukan nak tolak 60, kita tolak 58. Ada lebih lagi 2. Jadi 10 tambah lagi 2, maka dia hasilkan 12. Jadi 8 nisbah 12 sekarang yang kita ada. Tak ada jawapan, kita cari nilai kalau kita kecilkan. Sifir apa yang ada nombor 8 dan juga nombor 12 sekaligus? Sah-sah awak nak cakap sifir 2. Tapi sebenarnya boleh guna sifir 4. 4 darab berapa nak jadi 8? 4 darab 2. 4 darab berapa nak jadi 12? 4 darab 3. Maka jawapannya ialah 2 nisbah 3 sahaja. Ada tak 2 nisbah 3? Okey. Jadi nombor 10-nya apa? Nombor 10-nya apa? Nombor 10-nya apa? 2 nisbah 3. Ada tak ni? Awak nampak tak skrin kereta ni? 2 nisbah 3 ada? Ada, nampak. Okey, sudah pun habis. Awak pun tekan send me a copy of my response. Awak kena tekan ni sebab kalau awak tak tekan ni nanti dekat email awak tak ada soalan. Tak ada soalan tak boleh buat balik. Sekarang kalau awak dah send me a copy, awak submit, nanti dalam email awak ni ada soalan tu. Awak pun boleh buat balik dekat sini. Boleh faham?
Buat balik pun markah tidak diubah lagi. Boleh? Baiklah. Okay, saya harap awak semua boleh faham. Siapa yang tak faham nanti buat dulu. Kalau tak faham juga tanya saya lagi, tanya kawan-kawan awak, tanya saya pun boleh. Tanya dekat mana? Dekat WhatsApp. Boleh semua? Baiklah. Kalau boleh, saya rasa kita punya masa pun sudah. Saya